Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kitab Bulughul Maram adalah kitab yang membincangkan tentang hadis-hadis yang berkait dengan hukum hakam. Jadi kita hadis yang ke-965. Cuma nombor hadis tu mungkinlah berbeza daripada satu cetakan kepada satu cetakan yang lain. Jadi cetakan Amber ni hadis 965. Tajuknya adalah At-Targhib fil Ihda, anjuran memberi hadiah. Sebelum daripada ni pernah kita bincang perbezaan di antara hadiah dan sedekah. Sebelum daripada ni kita bincang dah perbezaan di antara hadiah dan sedekah. Dan pernah juga kita bincang sebelum daripada ni bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menerima sedekah. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah. Secara ringkasnya, perbezaan di antara sedekah dengan hadiah adalah sedekah yang diberikan kepada seorang adalah untuk mencari pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Manakala hadiah tujuan utamanya apabila kita bagi kepada seorang adalah untuk memuliakan seseorang di samping mengharapkan pahala. Jadi itu perbezaan di antara hadiah dengan sedekah. Sedekah tujuan utama adalah untuk mencari pahala, manakala hadiah ni adalah tujuan utama adalah untuk memuliakan orang yang kita beri hadiah kepadanya. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menerima sedekah, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah. Dan antara perkara yang kita bincang sebelum daripada ni, sebelum puasa lagilah, yang mana apabila kita telah beri kepada seseorang hadiah ataupun kita beri sedekah kepada seseorang, kita beri kepada seseorang, maka tidak boleh kita ambil semula setelah daripada orang yang kita beri saat itu telah menerima apa yang kita beri kepadanya. Lepas daripada kita beri kepada dia, diterima dah, kita nak ambil semula, tidak dibolehkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat bandingan dalam hadis yang kita pernah bincang sebelum daripada ni. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya, kata Rasulullah, orang yang kembali ambil balik pemberian dia adalah seperti anjing yang muntah, kemudian dia kembali makan balik muntah tersebut. Cuma di sana ada golongan ataupun di sana ada permasalahan yang tertentu yang boleh orang yang memberi barangan kepada orang lain untuk mengambil kembali, yang mana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu pemberian ayah kepada anak. Pemberian ayah kepada anak boleh ambil semula. Baik. Pada malam ni kita nak bincang berkenaan dengan anjuran memberi hadiah. Katanya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tahadau tahabbu. Rawahu al-Bukhari fil Adab al-Mufrad wa Abu Ya'la bi isnadin hasan. Maksudnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
Tahadau, maksud tahadau, hendaklah saling memberi hadiah oleh kamu. Tahadau ni maksudnya saling memberi hadiah. Mu beri hadiah kepada aku bagi hadiah kepadamu. Saling bertukar hadiah. Jadi mu beri kepada aku beri kepadamu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nescaya kamu saling berkasih sayang. Apa hak yang ingin disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah antara asbab mengukuhkan, antara sebab yang boleh mengukuhkan tautan kasih sayang di antara sesama kita adalah saling memberi hadiah. Kita beri hadiah kepada orang, orang bagi hadiah kepada kita. Maka dia akan menatijahkan saling berkasih sayang. Jadi ini hak yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andai katakanlah dalam kampung kita ataupun dalam keluarga kita, nampak hubungan kasih sayang saat itu tak ada, renggang. Maka antara cara yang boleh kita mengukuhkan balik hubungan kasih sayang adalah kita nasihatkan, mu bagi hadiah, aku bagi hadiah. Jangan seorang je, pakat bagi. Dia akan mengukuhkan hubungan kasih sayang. Ni yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabil Mufrad. Imam Bukhari ada beberapa kitab hadis. Antaranya adalah kitab hadis Sahih Bukhari dan antaranya adalah kitab hadis Al-Adabul Mufrad. Dan hadis ini juga diriwayat oleh Abu Ya'la dengan sanad yang hasan. Sebagaimana yang disebut oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab ni. Seterusnya katanya, وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة رواه البزار بإسناد ضعيف. Maksudnya daripada Sayyidina Anas bin Malik, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah saling memberi hadiah oleh kamu kerana sesungguhnya hadiah itu dapat menghapuskan sifat dengki. Jadi perasaan dok comel, yang iri hati, sifat dok comel yang ada dalam hati akan terhakis apabila kita saling memberi hadiah di antara satu sama lain. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bazzar dengan sanad yang lemah. Walaupun sanad hadis ini lemah, tetapi hadis yang sebelum daripada ni, hadis hasan, menjadi sandaran bahawasanya saling memberi hadiah ni didapat melahirkan sifat kasih sayang daripada hati, dan kita tengok daripada sudut realiti pun kebanyakan memang begitu. Baik, seterusnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya nisa'al muslimat la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsin syah. Maksudnya adalah daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai kaum wanita muslimah. Rasulullah seru kepada perempuan-perempuan muslimah, jangan sekali-kali seseorang itu meremehkan tetangganya meskipun dengan mengiringkan masakan kikil kambing. Maksudnya kuku kambing je. Kaki kambing tu kawasan kuku. Hak yang benda hak yang paling murah kawasan kuku. Kalau lembu mungkin banyak gak sikit. Hak yang kawasan kuku lembu ni kuku kambing kawasan hak yang paling lekeh. Tu pun kata Rasulullah, janganlah seorang memandang remeh terhadap jirannya walaupun hanya memberi benda yang paling lekeh. Maksudnya dalam hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada perempuan supaya saling beri kepada jiran tetangga. Walaupun benda tu benda yang kecil. Kita maksud dia. Walaupun benda tu benda yang biasa je. Kalau tengok daripada seekor kambing tu, benda yang paling lekeh adalah kawasan yang ada pada kuku kambing tu. Walaupun benda tu tetap memberi kepada jiran. Jadi jangan meremehkan tetangga dengan pemberian walaupun pemberian itu adalah pemberian yang sedikit. Dalam hadis yang lain, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam
pesan kepada beberapa sahabat dia, antaranya adalah kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau, kata Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari, "Ya Aba Dzar, idza tabakhta maraqah fa akthir ma'aha wa ta'ahad jiranak." Wahai Abu Dzar, sekiranya mu masak kuah, masak lauk, maka perbanyakkan kuah dia. Buat kuah banyak. Dan perhatikanlah jirang tetanggamu. Jadi mu masak, mu jangan lupa kepada jirang tetanggamu. Kerana perbuatan mu masak, ada makanan, mu batu kepada jirang, dia akan menambahkan sifat kasih sayang. Seterusnya, wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man wahaba hibatan fahuwa ahaqqu biha ma lam yuthab 'alayha." Rawahu al-Hakim wa sahhahah wal mahfuz min riwayat Ibni Umar an Umar qawluh. Maksudnya daripada Ibni Umar, yakni Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, barang siapa yang menghibahkan sesuatu, dia adalah orang yang lebih berhak dengannya selama hebahnya itu tidak dibalas. Hadis riwayat Hakim yang dinilainya sahih. Imam Hakim menilai hadis ini sebagai hadis sahih. Namun menurut riwayat yang mahfuz, riwayat yang mahfuz, riwayat yang lebih kuat lah. Itu cakap mudah begitulah. Daripada riwayat Ibnu Umar, daripada Umar, yang mahfuznya adalah daripada riwayat Ibni Umar, yang mana ini adalah perkataan Sayyidina Umar. Maksudnya bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan perkataan sahabat. Okey. Hadis ini, maksud daripada hadis ini adalah sesiapa yang memberi hibah kepada seorang, maka pemberi saat itu lebih berhak terhadap hibah tersebut selama mana orang yang diberi saat itu tidak balah kepada pemberi. Maksud dia apa? Maksud dia gini. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah, ni maksud daripada hadis. Katakanlah kita ada barang. Kita pun jumpa dengan seorang, kita wi kepada dia. Kita wi barang ni kepada dia. Baik. Maka barang yang kita beri kepada dia, walaupun dia ambil dah, ni sebagai contoh saja, kita tetap lebih berhak terhadap barangan tersebut dengan maksud kita boleh ambil semula. Kita beri dah kepada dia, dia ambil. Kita boleh ambil semula. Melainkan apabila dia balah pemberian kita. Kalau dia telah balah pemberian kita, barulah kita tidak boleh ambil semula. Kalau kita nak faham hadis ni, kita kena bincang panjang sikit. Benda, kita kena bincang hibah ni dia terbagi kepada dua. Yang pertamanya adalah hibah kita beri kepada seorang bukan kita mengharapkan balasan. Yang keduanya, kita beri barang kepada seorang, kita mengharapkan balasan. Hibah yang pertama kita beri kepada seorang bukan mengharapkan balasan, maka apabila penerima telah menerima barangan tersebut, maka kita tidak boleh nak ambil semula barangan itu, melainkan pemberian ayah kepada anak, sebagaimana yang kita cerita pada awal tadi. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya adalah kita beri barangan kepada seorang tujuan untuk dibalas. Maka walaupun pada namanya hibah, tapi apabila ingin balasan, maka pada hakikatnya ia dikirakan sebagai jual beli. Dia dikirakan sebagai jual beli, pertukaran. Kita beri kepada seorang, kita mengharapkan dia bagi barang lain kepada kita. Tiba-tiba dia tidak bagi barang lain kepada kita, maka kita lebih berhak terhadap apa yang kita bagi. Sebab kita mengharapkan gantian. Tiba-tiba dia tidak bagi gantian kepada kita, dia tidak ganti barangan kita, maka kita lebih berhak terhadap barangan yang kita telah beri kepada dia. Okey, soalannya lagi, bagaimana untuk kita tahu orang ni beri kepada kita sebagai pemberian yang tidak mengharapkan balasan? Yang keduanya, orang ni beri kepada kita adalah pemberian yang diharapkan balasan. Jawapannya kita dapat tahu melalui qarinah, melalui bukti alamat. Kita buat contoh. Orang susah, dia ada barang, okey, buah pelang ke,
ataupun benda barangan hak yang dianggap berharga di sisi dia. Tiba-tiba dia pergi jumpa dengan orang senang. Dia beri barang dia kepada orang senang. Dan tengok pada reaksi dia, dia mengharapkan orang senang saat ni tu bagi duit kepada dia. Ni ambil barang ni. Tapi nampak kepada reaksi dia, tingkah laku dia, dia mengharapkan orang senang saat ni tu bagi duit kepada dia. Tiba-tiba orang senang saat ni tu tak bagi duit. Kawan tu ambil dah, wap pelang dia. Nampak senyap je. Nak tutup tikar cermin kata, dia ambil mula wap pelang tu. Boleh ke tak? Dibolehkan. Sebab walaupun nampak pada zahirnya adalah hibah, tapi oleh kerana dia mengharapkan bayaran, mengharapkan pertukaran, mengharapkan gantian, maka dikira hukumnya seperti jual beli. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk dalam perbincangan yang baru, iaitu perbincangan berkenaan dengan luqatah. Katanya babul luqatah. Bab pada menyatakan barang temuan. Dia terjemah gitu, barang temuan. Kita temu barangan orang. Itu yang dinamakan sebagai luqatah. Ada hukum dia. Seterusnya katanya an Anas radhiyallahu anhu qala amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bitamratin fi at-tariq faqala laula anni akhafu an takuna min as-sadaqati la akaltuha muttafaqun alaih. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu telah menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui sebiji kurma di jalan. Jadi di jalan kawasan Madinah tu tiba-tiba Rasul jumpa sebiji kurma. Sebiji buah tamar. Sutir je. Tu makna sebiji. Sutir buah tamar. Rasul jumpa tengah jalan, sutir buah tamar. Lalu baginda bersabda, seandainya aku tidak khawatir kurma ini berasal daripada kurma zakat yang terjatuh, tentulah aku memakannya. Rasul kata, kalau aku tak bimbang kurma ni kurma zakat, aku makan. Baik. Tapi oleh kerana Rasul bimbang kurma hak yang tercicir saat itu adalah kurma zakat, maka Rasul tidak makan kurma tersebut. Baik. Soalannya, kenapakah Syekh Ibnu Hajar, Al-Hafiz Ibnu Hajar memasukkan hadis ini di bawah bab luqatah? Jawapannya adalah kerana hadis ini sebagai dalil kepada pandangan ulama fiqh bahawasanya apabila kita terjumpa barangan orang yang tercicir, yang mana barangan itu tidaklah barangan itu adalah barangan yang lekeh. Kalau cakap kita barangan yang lekeh, jadi kalau tuang dia jatuh, barangan tersebut tuang dia tak cari dah, maka boleh kita ambil barangan tersebut tanpa perlu mencari tuang dia. Rasulullah jumpa buah tamar, yang mana buah tamar saat itu bukan milik Rasulullah. Tapi Rasul kata, andai kata aku tidak bimbang tamar itu tamar sedekah, tamar zakat, sebab Rasul tidak harus makan zakat, maka aku akan makan buah tamar tersebut. Jadi bermakna boleh ambil sebiji tamar hak yang kita jumpa. Boleh kita ambil sebiji tamar hak yang kita jumpa, kerana sebiji tamar ini adalah benda hak yang kalau tercicir daripada seorang tu tak cari. Kita beli buah tamar sekilo. Contohlah kita beli buah tamar sekilo. Tuang kedai khabar kepada kita ada dalam sekilo ni, contohlah kita kata ada dalam 150 hutir. Kita balik di rumah, kita tengok supir tembus sikit. Kita pun bilang, ada 149 hutir. Ini contoh je, kita buat contoh je. Tadi tak ada sutir. Ada orang pergi start kereta cari mula. Ingat situ masa kita nak naik tadi kereta, kak sakuk sikit, jatuh situ dah sutir. Jawapannya tak ada. Orang start kereta pergi cari mula. Buah tamar sutir, berapa sen? Start kereta pergi cari mula, parut lagi minyak. Jadi bos sutir, bos dua tiga orang abaikan. Okey, barangan orang hak yang dianggap lekeh. Jadi kalau benda tu jatuh, tuang dia tak cara dah,
maka kita orang yang bertemu boleh kita ambil berpandukan kepada hadis ni. Okey, kita buat contoh di tempat kita tak ada orang tamat. Ada orang tamat bulan puasa. Baik, kita buat contoh lain. Katakanlah kita tengok PT Poseng. Tengok PT 2 sen. Leni PT Poseng 2 sen ni. Orang dah cara PT Poseng 2 sen. Ngah terawa je PT Poseng 2 sen. Wi ke budak Poseng 2 sen lepoh dia. Wi ke budak. So kata wi ke orang tu, wi ke budak. Jadi kalau kita jatuh PT Poseng ke 2 Poseng, kita tak ada kena kereta ke cari bulan. Pak mana PT aku Poseng kat dia? Masa aku tunggu masjid baru ingat, keting jatuh tak dia. Kena mudah kereta pergi cari, tak ada. Ada orang cari dah. Jadi bermakna Poseng 2 sen saat ni tu benda yang lekeh. Tuang dia dah ambil kira dah, dah ambil cara dah. Maka boleh tak kita ambil barang yang tersebut, hukum dia adalah dibolehkan berpandukan kepada hadis ini menurut pandangan sebahagian daripada ulama fiqh. Baik. Seterusnya katanya wa an Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu 'anil luqatah faqala i'rif ifasaha wa wika'aha thumma 'arrifha sanah fa in jaa sahibuha wa illa fasha'nuka biha qala fadalatul ghanam qala hiya lak aw li akhika aw li dhi'b qala fadalatul ibil قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها تذرد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها متفق عليه. Maksudnya daripada Zaid bin Khalid al-Juhani, seorang sahabat Rasulullah, menceritakan bahawa pernah ada seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanyakan kepada baginda tentang barang temuan. Ada seorang sahabat Rasulullah, dia jumpa dengan Rasulullah, ditanya tentang luqatah. Nak tahulah hukum dia. Lagu mana? Nabi SAW menjawab, kenalilah kantung dan tali pengikatnya. Okey, barang yang mu jumpa saat itu, kalau ada kandi dia, ada bekas dia, okey, mu ingat balik bekas dia mana. Ikat dia mana. Pengikat dia macam mana. Kemudian umumkanlah selama setahun sampai datang pemiliknya. Jadi umum setahun. Kalau zaman kita ni mudah lagi. Buat kertas, tulis, tepek situ, tepek sini, masuk dalam grup WhatsApp, dalam Facebook. Jadi siapa ada hilang barangan sekian-sekian, mari jumpa dengan hamba. Tapi jangan kabar sesa. Kabar barangan sekian, bekas dia warna sekian, pengikat dia sekian, timbangan dia sekian, jenis sekian, siap ambil gambar. Tu tak kena lah. Sebab boleh orang ngaku belaka. Jadi kita kabar contoh kalau kita jumpa gelang. Gelang yang duduk dalam bekas dia. Jadi siapa hilang gelang, mari jumpa dengan hamba. Tak payah kabar gelang jenis benda, berat banyak, berat warna, bekas dia. Tak payah kabar, tak apa. Nanti sila hubungi saya. Apabila orang hubung, dia kata gelang dia hilang. Dah gelang awak ke mana? Gelang saya, gelang sekian. Bukan. Sebab hak yang kita jumpa saat ni tu gelang lain. Kita kata bukan. Gitulah cara dia. Baik. Dah lama mana kita kena war-warkan? Kena war-warkan selama setahun. Di tempat ramai. Kalau kita kawasan bandar, kawasan orang hak yang boleh main, kita zaman kita cukup mudah berbanding dengan zaman dulu. Maksudnya zaman kita ni banyak saluran-saluran yang boleh kita war-warkan barangan hak yang hilang. Baik. Cuma dalam masjid hak tu dilarang lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang lah kalau buat dalam masjid. Jadi kita tepek lah di luar-luar tu, buat kertas pun sekali tepek. Okey, itu maksud daripada hadis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian, dan jika pemiliknya umumlah setahun sehingga datang pemiliknya. Kalau sekiranya pemiliknya datang, maka diserahkan barangan itu kepada pemiliknya. Dan jika pemiliknya juga tidak datang, maka barangan temuan itu terserah kepadamu. Maksud dia, siapa ke tahu? Dan dia wawakan saat ni itu, kalau pemilik dia ada, memang siapa ada pengetahuan kepada pemilik dia. Siapa tahu? Wawa molek dah. Comel dah. Kawasan hak yang dijumpa dia tak dah. Lepas tu kawasan orang kumpul dia tak dah. Masuk dalam grup WhatsApp lagi, masuk dalam
Facebook lagi orang tu pakat share belaka sebagai contoh. Siapa kes tahu? Awal tu mula-mula dia jumpa tu tiap-tiap hari. Sampai ke sebulan dia buat tiap-tiap hari. Lepas bulan yang kedua seminggu sekali dia wawarkan. Bulan yang ketiga sebulan sekali. Ini sebagai contoh. Tempat-tempat orang ramai ada belaka. Dia tepek belaka. Siapa kes tahu? Tak jumpa lagi dengan pemilik dia. Maka kata Nabi SAW, fasya'nuka biha. Itu urusanmu dah. Maksud dia urusanmu, mu boleh memiliki barangan tersebut. Cuma cara memiliki berlaku perbincangan di kalangan ulama fiqh. Sebahagian daripada ulama fiqh mensyaratkan kita mengucapkan dengan perkataan aku memiliki barangan ini. Jadi apabila kita mengucapkan aku memiliki barangan ini, maka barangan itu telah menjadi milik kita, halal untuk kita gunakan barangan tersebut. Boleh dah kita halal, tak ada masalah kita jumpa gelang ke, jumpa rata ke, halal dah kita guna barangan tersebut. Baik. Tapi dengan syarat dhaman. Apa nama syarat dhaman? Syarat ganti. Sekiranya lepas daripada tuang dia datang, habis dah kita belanja, maka kita kena ganti semula. Sekiranya tuang dia nak tuntut daripada kita. Okey. Kalau orang tanya tempoh wawarkan lama mana? Dalam hadis ini menyebut tempoh wawarkan selama setahun. Thumma arif hasanah. Tempoh warkan selama setahun. Melainkan kata ulama, barangan yang tidak mahal nilai dia, maka kita warkan sekadar tempoh yang kalau tuang dia hilang barangan tersebut, lupa dah. Okey, kita mungkin kalau mah tu mai hak yang harga 5-6 ribu, bukan sebulan dua tuang dia lupa, setahun kadang-kadang ingat lagi. Baik. Tapi kalau kita kata contoh benda barangan hak yang harga dia 10 riyal ataupun barangan 20 riyal ataupun pitih lah, kita kata tak pitih 20 riyal. Pitih 20 riyal mungkin sehari ingat lagi, tapi mai 2 bulan dah ingat dah pitih 20 riyal hak hilang. Dah ingat dah. Tak ada dah latih dah ingat dah ada hilang 20 riyal 2 bulan lepas. Jadi kalau pitih sekadar 20 riyal saat itu tidaklah sampai ke setahun. Bahkan cukup dengan kadar sekiranya tuang dia hilang barangan hak yang tersebut, kodor masa tu tuang dia lupa dah barangan tu, maka sudah cukup untuk kita tidak war-warkan. Jadi kalau pitih 20 riyal, tempoh 2 bulan, kita war-warkan tak ada lagi tuang dia, maka boleh dah kita memiliki duit tersebut. Baik, ni di antara benda yang penting. Ada sebahagian daripada masyarakat kita, dia tidak faham dalam hukum ni. Dan apabila dia tidak faham, dia telah melakukan benda yang salah. Jumpa pitih, ambil pitih, tak dalam tamu masjid lalu ada jumpa pitih. Hal itu sebenarnya adalah salah. Hal itu tidak betul. Itu bukan hak yang diajar oleh agama kita. Sebab barangan itu adalah barangan orang. Barangan itu bukan barangan kita. Kita pandai-pandai lagi tak saat itu bukan barangan kita. Barangan kita apa? Kita nak tak. Jadi jumpa barangan, tak dalam tamu masjid lalu nanti dulu. Rasulullah suruh dia arif hasanah. Kita kena war-warkan dulu. Sebab bukan barangan kita, itu barangan orang. Ini punca daripada mana? Punca daripada tidak mendalami ilmu berkait dengan luqatah. Sama juga muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang faham ni sebahagian daripada kesilapan dalam masyarakat kita. Dia faham lagu mana? Aku jumpa barangan berharga emas ke perak ke tak kira dah. Lepas tu aku khabar dah korang, aku wawarkan dah. Lepas tak ada orang tuang dia, letak dalam tabu masjid lah. Lepas tu nanti tuang dia mari tutup, tak ada dah. Letak dalam tabu masjid dah. Lepas tu salah juga. Sebab dia. Sebab sekarang ni awak letak dalam tabu masjid, hak siapa? Hak awak ke hak orang lain? Tengok. Itu di antara benda yang perlu kita kena faham. Dia apabila kita, katakanlah, tempoh setahun, kita war-warkan, tak ada pemilik. Kita diberi pilihan untuk kita mengambil barangan tersebut untuk kegunaan peribadi kita dan boleh kita sedekahkan barangan tersebut. Tetapi sama ada kita memiliki barangan itu ataupun kita sedekah dengan syarat ganti semula sekiranya tuang dia tuntut. Itu kita kena faham. Mari tuang dia akan datang 2 tahun lepas itu. Hamba baru jumpa nombor telefon demo. Barangan hamba hilang. Lepas tu kita tanya barangan dia. Dia pun cerita memang betul sungguh barangan dia.
Memang barang dia. Kita kata, hamba sedekah dah masjid dan hamba niat pahala kepada dema. Tuang dia kata, bapa awak sedekah barang saya tak ambil sedekah. Dah saya niat dah pahala ke awak. Saya tak ambil pahala, saya nak barang saya. Kata tuang dia. Maka wajib kita kena bagi semula barangan tersebut kepada tuang dia. Tu kita kena faham. Jangan, dah hamba sedekah dah, lepas dah bagi yang hamba. Dah, bukan begitu. Sebab barang orang. Tu kita kena faham hukum yang berkait dengan luqatah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Katanya, lelaki itu bertanya lagi, bagaimana dengan menemui kambing yang tersesat? Jumpa kambing tengah padang pasir, seekor kambing. Dia tengah padang pasir ni, kalau main seekor kambing lagu tu, kalau kita biarkan mungkin akan dimakan oleh binatang buah. Tapi kalau jumpa kambing dalam kandang orang, tu tak jadi ya. Ni jumpa di padang luar. Kambing ni memang kambing orang hilang. Kalau ada kampung tu orang panggil kambing, tapi orang panggil kambing lepas. Sampai masa dia balik kandang dia, sampai masa dia balik rumah tuang dia. Maka tu bukan luqatah. Hak luqatah ni benda hak yang orang hilang. Memang ni barang ni barang orang tapi pecah kawang tak tahu dia silap lalu jalan mungkin tak nampak mata ke, tak kira dah sebab dia. Jadi kita jumpa di tengah padang, kalau di negara Arab kita kata padang pasir, yang mana kalau kita biarkan kambing tersebut, maka akan dimakan oleh serigala ataupun binatang-binatang buah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjawab, kambing itu boleh kamu ambil, ataupun boleh saudaramu ambil, ataupun akan diambil oleh serigala. Kata Rasulullah, kambing itu adalah untukmu, atau untuk orang lain, ataupun untuk serigala. Ikutlah, mu pilih ya. Antara tiga tu. Maksudnya boleh mengambil daripada kambing tersebut. Cuma macam hak yang kita cerita tadi, apabila kita ambil, maka kita kena war-warkan. Sekiranya sampai kepada satu masa yang tuang dia lupa dah kambing tersebut, tak ada lagi pihak yang menuntut, maka boleh kita memiliki binatang itu. Seterusnya ditanya pula kepada Rasulullah, bagaimana pula jika kami menemui unta yang tersesat? Kalau kami jumpa unta, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, apakah campur tanganmu dengan unta? Bukankah unta membawa kantong minum alaminya sendiri dan mempunyai teracoknya sendiri sehingga boleh mendatangi sumber air dan makanan daripada daun-daun pepohonan sampai ditemui oleh pemiliknya? Maksudnya, ketika dia tanya tentang unta, kalau jumpa unta hak yang orang sesak, unta orang, kata Rasulullah, mudah cara abad kalau unta tak boleh ambil. Sebab dia, sebab unta dia boleh cari makanan sendiri, dia boleh minum air sendiri. Dan unta ni kalau duduk padang pasir pun, kalau sehari 2 hari tak minum air, tak apa. Unta dia boleh makan sendiri, dia boleh pergi cari air sendiri sampai masa dia jumpa dengan tuang dia. Jadi maksudnya bukanlah binatang, semua binatang hak yang apabila kita jumpa boleh kita ambil. Ada binatang-binatang tertentu tak boleh kita ambil. Contoh kita kalau tempat kita kat kubar, lembu, kita jumpa, boleh tak kita ambil? Tak boleh. Sebab di sampai masa dibalik ke tuang dia. Tapi kalau binatang-binatang yang kecil, kalau kita biarkan, binatang tersebut mungkin akan diambil ataupun akan dimakan oleh binatang buah, maka ketika itu boleh kita ambil. Jadi benda kita dapat faham daripada hadis ni, adalah bukan semua binatang yang yang hilang daripada pemilik asalnya boleh kita ambil. Ada hak yang boleh kita ambil, ada hak yang tidak boleh kita ambil. Kalau dalam hadis ni menyebut kalau kambing boleh, tapi kena tengok tempat-tempat dia lah. Kalau unta tidak boleh kita ambil. Seterusnya katanya, wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man awa dhallatan fahuwa dhallun ma lam yu'arrifha, rawahu Muslim. Daripada Zaid bin Khalid Al-Juhani, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyimpang barang yang hilang, dia adalah orang yang keliru, orang hak yang sesat, orang hak yang jauh daripada petunjuk selama masih belum memaklumkannya. Dia dapat barangan orang
kewajipan dia barangan orang hak yang tercicir, maka kewajipan dia adalah mesti dia kena war-warkan. Kalau dia ambil sipang tanpa war-warkan, dia telah melakukan perkara yang salah. Maka itu maksud daripada hadis ini. Seterusnya katanya lagi, wa an Iyad bin Himar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man wajada luqatatan falyushhid dhawai adl walyahfaz ifasaha wa wikaaha thumma la yaktum wa la yughayyib fa idza jaa rabbuha fahuwa ahaqqu biha wa illa fahuwa malullah yu'tihi man yasha rawahu Ahmad wal arba'atu illa at-Tirmidzi wa sahhahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu al-Jarud wa Ibnu Hibban. Maksudnya daripada Iyad bin Himar telah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa menemui barang yang hilang, hendaklah dia menjadi saksi kepada dua orang yang adil. Hendaklah dia menjadikan dua orang yang adil sebagai saksi. Jadi apabila dia jumpa barang hilang, dia pun ambil, maka dia pun cari dua orang saksi untuk bersaksi di atas barang yang tersebut. Cuma hukum mencari dua orang saksi di atas barangan itu, ulama berbeza pandangan. Majoriti ulama berpandangan hukum dia adalah sunat sahaja, bukan wajib. Supaya andai kata dia mati akan datang, maka ahli waris dia mengetahui dengan saksi saat itu bahawasanya barangan ini adalah bukan barangan milik si mati, bukan barangan hak yang si mati jumpa. Baik, kita buat contoh pada zaman kita jumpa gelang. Kita pun kabar kawan kita, hamba jumpa gelang. Tengok hamba jumpa gelang. Kita ambil saat itu, kita kabar ke kawan-kawan kita bahawa kita jumpa gelang. Maka perbuatan kita kabar kepada kawan-kawan kita jumpa gelang saat itu, hukum dia adalah sunat. Ini maksud daripada hadis ni. Lepas daripada tu, hendaklah dan dia mengingat kantung dan tali pengikatnya. Dan jangan sampai dia menyembunyikan ataupun menghilangkannya. Lepas dia jumpa, jangan dia susuk. Jangan dia hilangkan barang yang tersebut dengan sengaja. Jika pemiliknya datang, maka dialah yang lebih berhak dengannya. Bila pemilik dia mari, berilah kepada pemilik dia. Jangan pula sayang. Oh sayang oh sayang itu tak boleh. Dan jika tidak datang, maka barangan temuan itu serta kedudukannya sama harta Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendaki. Katanya, sekiranya dalam lafaz hadis gini, wa illa fahuwa malullahi yu'tihi man yasha. Kalau sekiranya tidak datang pemilik dia, maka barangan hak yang ditemu saat itu, barangan temuan saat itu ialah harta Allah yang Allah Taala telah berikan, yang Allah Taala berikan kepada hamba-hambanya yang Allah Ta'ala kehendaki. Maka itu maksud daripada hadis ini. Jadi kalau sekiranya tuan dia datang, maka sebenarnya itu adalah harta Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala beri kepada dia. Dia boleh memiliki barangan tersebut. Baik, Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa hadis lagi yang berkait dengan bab luqatah. Satu hadis lagi. Jadi sebelum daripada kita baca hadis yang lah, kita kena sebut dulu tentang beberapa hukum yang berkait dengan luqatah. Antaranya adalah apabila kita terjumpa barangan yang berharga, yang tercicir, barangan orang yang tercicir, adakah wajib kita ambil barangan tersebut ataupun tidak? Jawapannya, tidak wajib kita ambil. Tengok gelang mah orang, kita nak ambil pun tak apa, kalau tak mau ambil pun tak apa. Bukan wajib kita ambil. Tengok pitih, buat tak tahu lah. Boleh? Nak ambil pun tak ada masalah. Baik, cuma kalau kita ambil, maka kena ada qasad. Tujuannya adalah untuk mengembalikan barangan tersebut kepada tuan asal dia. Bukan rezeki itu tak boleh. Memang rezeki, tapi rezeki yang diharamkan. Tak boleh gitu. Ada sebahagian daripada orang kita, dia beli alat pengesam mah. Pengesam mah ni kan, nek alat nak cari mah tau.
Lepas tu dia pergi di patah, di tempat-tempat orang hak duk kumpul ramai-ramai, dia tek jumpa lamah dalam tanah. Kalau tujuan untuk memiliki barangan tersebut, hukum dia adalah haram, tidak dibolehkan. Dia termasuk dalam golongan yang mengambil barangan orang tanpa hak. Tapi kalau tujuan untuk mengembalikan barangan tersebut kepada tuang dia, maka dibolehkan. Jadi apabila kita jumpa barangan yang berharga yang dimiliki oleh orang lain yang tercicir, boleh kita ambil barangan tersebut dan boleh kita abaikan. Malah cara. Dan boleh kita ambil. Hukum ambil hak tu yang paling comel. Tapi orang hak yang nak ambil saat ni tu, mesti syarat dia adalah untuk memulangkan kembali barangan tersebut kepada pemilik asalnya. Kalau dia ambil untuk memulangkan kembali barangan tersebut kepada pemilik asalnya, maka dia dapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dia ambil, maka ada dah kewajipan yang perlu dia kena buat. Yang pertama adalah mesti dia kena war-warkan. Itu kewajipan dia. Ini barang orang, Allah, takkan wajib atas aku, benda bukan barang aku. Jawapannya sebab awak ambil dah. Awak ambil. Lepas daripada ambil, nak tak semula tak boleh dah, sebab awak ambil dah. Awak ambil, maka awak kena war-warkan. Siapa tahu kalau barangan tu barangan yang cukup berharga, siapa tahu masih lagi tidak ada pemilik, maka orang yang ambil barangan tersebut diberi dua pilihan. Pilihan yang pertama, dia memiliki barangan itu diguna untuk peribadi dia, ataupun dia bersedekah. Sama ada dia memiliki barangan tersebut ataupun dia bersedekah, mesti dia kena ganti semula sekiranya tuang dia akan datang tuntut balik. Kalau tuang dia tak tutup dah, itu masalah lain lah, selesai lah. Siapa akan datang 2 tahun akan datang jumpa dengan tuang dia, barang hilang, jumpa dengan tuang dia, kita pun kabar ke tuang dia, kata sedekah dah, ataupun kita guna dah, tuang dia kata tak apalah, halal, tak ada masalah kalau gitu kau. Okey, selesai. Tapi kalau tuang dia tuntut nak juga barangan tersebut, mesti kita kena pulangkan kembali walaupun kita telah bersedekah. Baik. Ini di antara perkara yang penting dalam bab ataupun dalam perbincangan berkenaan dengan luqatah. Cuma perbincangan yang lebih terperinci, hal itu perlu dipelajari ataupun perlu mendalami dalam kitab fiqh. Seterusnya, wa an Abdurrahman Uthman At-Taimi, wa an Abdurrahman bin Uthman At-Taimi radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an luqatatil hajj, rawahu Muslim. Daripada Abdurrahman bin Uthman At-Taimi telah menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang memungut barang hilang orang yang sedang menunaikan haji. Jadi kalau kita duduk Mekah, tiba-tiba kita jumpa duit, jumpa emas, jumpa telefon, jumpa tak kira barang yang berharga, dia tidak boleh kita ambil untuk dimiliki. Dia hak yang boleh kita ambil dan kita wawarkan sampai masa untuk kita memiliki barangan tersebut adalah selain daripada barangan milik orang yang mengerjakan haji. Bagi orang yang mengerjakan haji tak boleh, kerana mereka adalah tetamu Allah Subhanahu Wa Taala, maka perlu kita kena memuliakan barangan mereka. Baik, jadi kalau jumpa barangan di Mekah, malah nak cara pun tak apa. Kalau nak ambil boleh, tapi kita pergi hantar kepada tempat di Mekah tu dia ada tempat kita tempat barang hilang. Hamba lupa dah nama dia benda. Hamba lupa dah. Sebab kalau kita barang kita hilang pun kita cari situ kau. Hamba tahu tu penuh. Kita pergi Mekah sekali, barang kita hilang, beg PT hilang, kad nalang, lesen habis hilang belaka. Jadi kita pun cari situ lah. Hamba lupa dah nama tempat dia. Jadi kalau kita jumpa barang, kita atas situ. Kalau orang hilang barang pun pergi cari situ. Kalau ada rezeki ada, kalau tak ada rezeki tak ada lah. Baik. Jadi selain daripada barangan orang yang mengerjakan haji dan selain daripada barangan yang kita jumpa selain daripada tanah haram, maka apabila cukup syarat-syarat yang kita cerita sebelum ni, boleh kita memiliki barangan tersebut. Tapi kalaulah barangan itu barangan orang yang mengerjakan haji, contoh memang ada tanda-tanda dia, ataupun barangan tu kita jumpa di tanah haram Mekah, maka tidak boleh kita memiliki barangan tersebut, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam larang, berpandukan kepada hadis ni. Seterusnya, barang temuan milik kafir zimmi dan kafir muahad.
InsyaAllah kita akan sambung perbincangan ni pada minggu-minggu akan datang. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita mengharapkan apa yang kita bincang ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa alam. اللهم حققنا باتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.